Pernah sekali saya solat dekat taman and ada orang datang sound. Dia cakap jangan buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey, yang mana dekat channel ni saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Dalam video ni saya nak kongsikan dengan anda pengalaman saya solat di Jepun. Saya pergi ke Jepun tak silap saya pada tahun 2010, which is pada zaman tu nak cari surau sangat-sangat susah, tak macam sekarang lah. Yang paling famous kalau dekat Tokyo tu ada dua. Satu Masjid Jami dekat saya tak ingat lah, Shimokitazawa tu tempat makan, tapi dia area tu lah, saya lupa dia punya area. Dan satu lagi ialah dekat Akihabara. So ini adalah dua masjid yang popular dekat bandar Tokyo. And mula-mula sampai tu memang kita orang diajar cara untuk tengok kiblat. Kita orang beli iPhone. Ketika tu beli iPhone, dan memang ada apps kiblat macam tu. So kita orang tengok kiblat dan solat je kat mana-mana. Solat je, ambil je kain ke apa, dan kita hamparkan dia, dan kita solat dekat situ. Walaupun dekat tempat public lah. Kalau dekat university tu memang ada bilik Persatuan Bahasa Melayu. Jadi kita orang guna bilik itu sebagai surau, and benda ni memang di-acknowledge oleh orang atasan universiti lah. Mereka memang benarkan. Solat Jumaat pun dekat situ. Solat Jumaat memang tak cukup. Of course tak cukup 40 orang. Biasanya 5-6 orang sahaja. So solat gile-gile lah jadi imam dan sebagainya kalau ada kelas. Kalau tak ada kelas, kita orang akan solat dekat Masjid Hachioji lah. Dekat tempat kita orang pun sebenarnya ada masjid, cuma dia jauh sikit dari universiti. And itu tahun pertama boleh kata quite mencabar lah. Benda ni quite mencabar. Kalau nak solat dekat public pun dia macam kita rasa tak selamat lah solat dekat public. Orang Jepun masa tu dia tak ada resist agama, tak ada lagi masa tu. And memang okay solat dekat taman dan sebagainya. Saya ingat masa tu saya mula-mula jalan dekat Shinjuku. Saya jalan dekat Shinjuku dengan kawan-kawan, and kita segan. Saya memang segan untuk solat di tempat awam. Maka kita orang cari surau. And memang ada surau dekat Shinjuku pun ada surau. Dia arah ke Sanchome. San tu 3, Chome tu jalan lah. Jadi kita orang pergi ke Sanchome tu. Sanchome ni untuk pengetahuan anda adalah tempat clubbing, tempat yakuza, tempat pelacuran yang memang famous dekat Jepun. Macam saya bagi tahu dalam video sebelum ni, pelacuran adalah illegal dekat Jepun, tapi of course ada je macam yakuza yang buat, dan polis tak boleh masuk campur. So kawasan tu memang teruk gila, tapi waktu siang dia mati lah sebab dia hidup pada waktu malam saja. Jadi kami pergi dekat situ, kami jalan sebab memang kita kata memang surau tu duduk dekat paling hujung. Surau tu tak besar sangat. Bila kita orang sampai dekat situ, kebetulan memang ada imam yang jaga. Surau tu boleh solat 5-6 orang. Itu saja. Memang kecil gila. So lepas solat tu kita orang pun sembang lah dengan imam. Imam tu orang Arab, dan dia tanya asal dari mana, Malaysia semua. Kita orang pun cerita lah asal dari Malaysia dan sebagainya. Dan dia pun bagi tahu menarik tak surau ni. Kita orang macam apa yang menarik kan, surau je lah. Dia cakap nak sampai dekat surau ni kita kena baca Astaghfirullahalazim. Kiri kanan tengok tu Astaghfirullahalazim kan. Bila sampai tu Alhamdulillah. Maksud dia nak sampai ke surau tu maksiat kita cakap kiri kanan kita maksiat kan. Kalau waktu malam tu kita boleh nampak lah kiri kanannya orang pakai baju yang seksi-seksi dan sebagainya. Sampai je dekat surau tu Alhamdulillah, dah pun boleh, dah pun lepas ujian Tuhan, something like that lah. So itu pengalaman solat dekat masa awal-awal dulu. Dan bila kita orang dah biasa dengan Jepun, kita orang tahu tempat-tempat solat. Macam contoh dalam fitting room dekat Uniqlo sebagai contoh, sebab dia punya fitting room tempat test baju tu besar gila, maka kami solat dekat situ. Ada juga saya pernah solat di dalam tandas. Masa tu terdesak gila, and benda tu tak dibenarkan lah. Jadi yalah, kita buat silap standard lah kan, budak-budak kan. Of course kita bertaubat balik lah. Then saya bekerja dekat Jepun. So bila bekerja dekat Jepun, masa saya orientasi dekat Shinjuku tu, tempat saya solat adalah
tempat solat adalah saya just nak confirm. Tempat solat saya tu adalah di tangga-tangga di pintu emergency, kadang-kadang ada dekat taman. So yang menariknya disebabkan 2012 tu pengaruh resis dah sampai dekat Jepun, which is Islamphobia tu dah sampai dekat Jepun. Pernah sekali saya solat dekat taman and ada orang datang sound. Dia cakap jangan buat, henti. So kita hentilah, kita hormat apa yang dia minta kan, dan kita pergi solat tempat lain. Ada banyak lagi tempat solat di atas muka bumi Tuhan ni, mana-mana tempat yang bersih bukan tandas, kita boleh solat lah. So itu dekat Shinjuku. Dan saya dihantar ke Fukuoka. Menarik dekat Fukuoka ni, rumah saya dengan masjid Fukuoka memang kita kata dekat gila, dalam 100 ataupun 200 meter sahaja. Dekat situ masjid yang sangat besar, best pergi, memang suasana dia pun best. Bila kita duduk dekat overseas ni, ahli jemaah masjid ni dia tak sama dengan saya tak pastilah, saya pun jarang pergi masjid dekat Malaysia ni, tapi dia lain sikit lah. Kita kenal dengan semua ahli jemaah tu, kita kenal semua, orang Arab ke, orang Afrika ke, orang Jepun sendiri pun kita lepak, boleh sembang, kongsi chai, air teh tu kan, kita boleh kongsi lah. Dan kalau dekat tempat saya kerja tu, memang saya boleh guna bilik meeting untuk solat, and dibenarkan untuk letak sejadah dekat situ lah. Company saya dia menghormati budaya, jadi tak ada istilah resis, tak ada. Bila saya solat tu mungkin ada yang akan tanya saya, kenapa buat macam ni, kenapa solat. Jadi kita jawablah secara proper kan, apa yang kita tahu, apa yang kita tak tahu. Kalau tak tahu, just bagi tahu tak tahu, then dia orang mungkin akan tanya lagi, kita cari jawapan dan kita boleh jawab lah. And sebut tentang Islamphobia ni, memang di Jepun ada je orang yang memang Islamphobia. Kawan saya, senior saya, dia pernah masuk kerja dekat Jepun. Company dia tu memang kita kata Islamphobia lah. Dia bukan company lah, bos dia tu memang Islamphobia. Mula-mula masuk tu tak ada masalah tak ada masalah. Mula-mula tu masuk bagi tahu dia Islam dan sebagainya, okey. Tapi bila dah masuk kerja, tak bagi solat lah, kutuk Islam lah depan-depan. So senior saya tu just tahan dalam 1-2 bulan sahajalah. And itu kisah senior saya. Saya ada seorang kawan juga yang sekarang duduk dekat US, kerja sebagai engineer. So dia ni adalah seorang ahli tabligh, ahli jemaah tabligh yang kita kata tegar lah. Dia ahli jemaah tabligh yang tegar. Dia simpan janggut panjang gila. So dia dapat result yang cantik dari university yang power. So bila dia nak masuk kerja, dia boleh demand. Company tu tanya apa yang dia demand, dia bagi tahu dia nak masuk company ni, dia akan masuk company ni dengan satu syarat, iaitu dia boleh simpan janggut lah. Dekat Jepun tak boleh buat benda tu. Dekat Jepun biasanya mereka tak benarkan untuk kita simpan janggut. Even misai pun mereka suruh bersihkan lah. Jepun sangat particular dalam bab kebersihan ni. Even macam saya kerja sebagai, masa saya kerja dekat Shinjuku tu, saya masuk kilang kan. Kilang dia ada dia punya uniform tapi nak sampai ke kilang tu, kami kena pakai tuxedo tu. Kami kena pakai suit warna hitam. Sampai dekat kilang baru tukar kepada kita kata kilang punya uniform lah. So Jepun memang kita kata kibishi, memang strict benda ni. Perkataan yang anda kena hafal untuk video kali ni ialah kibishi, K-I-B-I-S-H-I-I. Kibishi maksudnya strict. Dia ni kibishi dia ni strict gila something like that lah. So itu pengalaman saya solat dekat Jepun. Harap anda dapat sesuatu dari video ni. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda nak tahu apa-apa tentang Jepun, anda boleh bagi pendapat anda dekat ruangan komen di bawah. InsyaAllah kalau saya tahu tentang tu, saya akan jawab kepada anda. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.